Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita teruskan tajuk 1/1 menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atur cara. So hari Rabu kita dah lihat penggunaan teknik konsep pemikiran komputasional dalam fasa yang pertama pembangunan atur cara. Okey, so fasa yang pertama ialah analisis masalah, seperti dah sentuh pada hari Rabu, dan juga fasa kedua reka bentuk atur cara. Dah lihat teknik komputasional dalam kedua-dua fasa. So hari ini kita akan lihat pada fasa yang ketiga, iaitu pengekodan. So dalam fasa pengekodan, pengatur cara biasanya perlu memilih bahasa peraturcaraan, misalnya Python, dan perisian peraturcaraan lain, misalnya Scilab dan idle, dan juga yang lain-lain lah sebenarnya. Okey, seterusnya peraturcara juga perlu mengekod aturcara berdasarkan pseudokod dan carta alih. So kita dah buat pada fasa yang kedua, pembangunan aturcara, reka bentuk aturcara, di mana kita dah menghasilkan pseudokod dan carta alih. So dalam fasa pengekodan ni, kita mulakan dengan teknik leraian. Semasa fasa pengekodan, anda boleh menggunakan teknik leraian untuk mengenal pasti komponen masalah ketika menulis kod arahan. Okey, so ini ialah teknik leraian, yang di mana masalah besar iaitu menulis kod bagi input, proses dan output. Ini kita punya permasalahan dia yang utama dalam fasa pengekodan. So apabila kita nak menulis kod ataupun pengekodan, kita perlu pecahkan kepada bahagian yang kecil, iaitu yang pertama kita ijtihad dulu pemulih ubah dan pemalar. Kemudian kita tulis kod input, kemudian kita tulis kod proses, dan terakhir sekali menulis kod output. Mesti ada 4 bahagian ni, di mana kita akan menghasilkan satu kod atur cara. Okey, kemudian kita menggunakan teknik pengecaman corak. Di mana kita nak gunakan ni? So kalau kita lihat pada permasalahan utama kita, iaitu mencari luas dan perimeter bagi satu padang bola. So kita memerlukan dua ukuran ni, iaitu panjang dan lebar. So yang ini kita akan lihat bagaimana coraknya. So kalau kita tengok, kedua-dua panjang dan lebar ni menunjukkan corak yang sama, iaitu dia mempunyai ukuran. So pemberi ubah panjang dan lebar ini dia menunjukkan corak yang sama. Okey, so kemudian nilai bagi pemberi ubah, iaitu panjang dan lebar ni, merupakan corak yang berbeza. Kalau tadi panjang dan lebar tu dia sama sebab dia ukuran, tetapi bahagi nilai panjang dan lebar ni dia tak semestinya sama, mungkin berlainan. So dia dah menunjukkan satu corak yang berbeza, kerana pengguna boleh memasukkan sebarang nilai yang ingin diuji bagi mendapatkan luas dan perimeter. Okey, so berlainan nilai. So yang tu corak yang berbeza. Okey, kalau kita tengok jadual persamaan dan perbezaan pemberi ubah. So dari segi persamaan, pemberi ubahnya ialah panjang dan lebar. Ini dua pemberi ubah yang kita gunakan. Perbezaannya pula dari segi nilai, sebab nilai luas ialah panjang darab lebar, manakala perimeter sama dengan panjang tambah lebar darab dengan 2. Jadi dia ada dua nilai yang berbeza. Situ kita dah nampak corak perbezaan dia. So yang ni corak yang berbeza, so yang ni corak yang sama. Okey, seterusnya kita menggunakan teknik peniskalaan. Kita nak melihat aspek yang penting bagi setiap bahagian masalah kecil. Jadi setiap masalah kecil ni dia berlainan.
So contohnya penggunaan pembeli ubah. Yang betul kod arahan yang input, kod arahan input, formula yang digunakan dan kod arahan output. Perlu diambil kira semasa penulisan kod arahan. Supaya kita tidak mempunyai ralat. Okey, ini ialah satu atau cara yang telah lengkap untuk menghasilkan ataupun mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Okey. So ini dia punya atur cara dan kod dia. So untuk input kita ada panjang dan lebar. So untuk panjang kodnya float input masukkan panjang. So float ni ialah nilai bagi kita boleh masukkan nilai perpuluhan perpuluhan nombor perpuluhan. So input ni arahan input untuk kita masukkan nilai. So yang ini masukkan panjang kita type untuk paparan nanti. Lebar float input. So float nombor perpuluhan, input nilai yang dimasukkan. Kemudian ini kita arahankan, kita tulis arahan dia. Masukkan lebar. Okey. Kemudian bahagian kedua ialah proses. Proses ni ialah proses pengiraan. Okey, untuk luas panjang darab lebar, perimeter panjang tambah lebar darab 2. Kemudian output yang terakhir sekali mesti kita kodnya print. Perkataannya print. So yang ni mewakili output. So untuk paparan kita type print luas padang bola. So yang ni dia punya apa yang kita nak paparkan lah, perkataannya ataupun ayat dia. Koma luas. Okey, luas ni ialah nilai mana yang kita ambil daripada proses tadi, luas ini. So luas ini ialah nilai daripada proses. Sama juga dengan perimeter. So perimeter kita type print perimeter padang bola. So nanti hasilnya ialah perimeter padang bola dan nilai dia. Nilai kat sini perimeter dia baca daripada proses pengiraan tadi. Perimeter panjang tambah lebar darab 2. Okey. Ini contoh atau cara yang telah lengkap. Kalau kamu tengok pemberi ubah yang betul, panjang lebar, kod arahan input, float input, formula yang digunakan, formula ni panjang darab lebar, panjang tambah lebar darab 2, dan kod arahan output yang betul. So yang ni kod output dia ialah print. Dan ini tata cara penulisan dia. Mesti ada kurungan, tanda petik, semua mesti betul. Okey. So itu untuk fasa pengekodan kita dah lihat. Seterusnya kita pergi ke fasa yang keempat, iaitu pengujian dan penyahpijatan. Okey, dalam fasa ini atur cara akan menguji atur cara yang telah ditulis. Tadi kita dah tulis kan atur cara tadi. So kita akan menguji dia dan mengesan dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat. Kemudian kita mengenal pasti ralat yang ada. So ada 3 ralat yang telah kita pelajari semasa tingkatan 1. So yang pertama sekali ialah ralat sintaks. Syntax error. Apakah ralat sintaks? Ralat yang disebabkan oleh penggunaan sintaks suatu bahasa peraturan yang tidak betul dalam penulisan atur cara. Maksudnya dia menggunakan salah menggunakan perkataan yang sepatutnya dalam penulisan. Contoh, kalau sepatutnya print tapi kamu tulis PRNT, type PRIN. Kalau print PRINT tapi kamu type PRIN, itu dah salah. Itu ralat sintaks, penggunaan sintaks suatu bahasa yang tidak betul. Okey, yang kedua ralat masa larian. Ini yang kedua selepas kita run. So ralat yang disebabkan oleh kemasukan data yang tidak menepati kehendak arahan. So ralat ini menyebabkan pelaksanaan atur cara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej ralat yang tertentu. Dan yang ketiga, ralat yang disebabkan oleh kesilapan logik
peratur cara sehingga menyebabkan atur cara menghasilkan output yang salah. Ni kalau output dia salah, ini memang ralat logik. So dia kata kesilapan logik. So dari segi penggunaan ni lah, perkataan or, perkataan and, penggunaan operator tambah, darab, tolak, bahagi. Itu antara contoh ralat logik. Okay, nanti kita tengok. Okey, langkah pertama kita menggunakan teknik leraian, di mana kita meleraikan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil. Pengujian atau cara dan penyahpijatan. Penyahpijatan ni maksudnya kita memperbetulkan kod arahan tadi. Dapat dilakukan secara berperingkat. So maksudnya kalau kita dah leraikan kepada 4 bahagian tadi, so kita nak uji salah satulah setiap bahagian tadi. Okey, ini dia punya penggunaan teknik leraian. So masalah besar tadi ialah menguji atur cara dan menyahpijat ralat. So dalam fasa ini, so masalah besarnya ni menguji atur cara dan menyahpijat ralat. So kita pecahkan kepada bahagian kecil. Yang pertama, menguji perisytiharan pemberi ubah. Kemudian kita menguji kod input. Kemudian kita menguji kod proses. Seterusnya menguji kod output. Kemudian kita mengesan ralat. Dan yang terakhir sekali kita membaiki ralat. Ini kita dah pecahkan kepada bahagian-bahagian. So kita cek satu persatu. Okey. Kalau kamu tengok, ini lebih sistematik. Kita ada bahagian-bahagian dia. Lebih mudah kita nak melihat mana bahagian yang mempunyai kesalahan. Okey. Okey, teknik pengucapan corak. Tujuan utama ialah untuk memastikan atur cara berfungsi dengan baik dan memaparkan output yang betul. Kita tak nak output yang salah, nanti atur cara tu akan menjadi salah lah pengiraannya. Okay, semasa proses pengujian, jenis mesej ralat yang diterima perlu dikenal pasti. Setiap ralat yang ditemui perlu dikenal pasti ciri-ciri persamaan dan perbezaannya. So apabila kita melakukan ujian, mungkin kita akan dapat ralat. Dan ralat ni dia akan dipaparkan melalui mesej ralat. Pengecaman corak ini dapat membantu anda mengenal pasti jenis-jenis ralat yang ditemui. Yang tadilah 3 ralat tadi. Ralat sintaks, ralat masa larian ataupun ralat logik. Okey, pengecaman corak boleh dibuat berdasarkan mesej ralat yang dipaparkan semasa pengujian. Okey, semasa tingkatan 2, kamu dah buat atur cara menggunakan Python. Mungkin ada kamu pernah tengok ralat-ralat yang terpapar, mesej ralat yang terpapar pada kamu punya skrin kan. So ada 3 ralat ni yang kamu kena kenal pasti. Persamaan corak pada mesej ralat membolehkan anda mengenal pasti jenis ralat tersebut. Okey, so corak paparan mesej ralat. So untuk ralat sintaks, contoh paparan dia yang kamu pernah tengok jugalah ni sebenarnya. Okey. Untuk ralat sintaks, semua paparan mesej ralat mempunyai perkataan invalid syntax. Dia ada perkataan ni. Kalau keluar ini memang ralatnya ialah ralat sintaks. Okey, yang kedua, ralat masa larian. Semua paparan mesej ralat akan menyatakan baris yang mana kod arahan adalah salah. Contohnya line 13. Ini maksudnya ralat tersebut berada pada bahagian garisan yang ke-13. So yang ni ralat masa larian. Okey, seterusnya ialah ralat logik. Semua paparan akan menunjukkan data input dan maklumat output, tetapi outputnya tidak betul. Ini bahagian output. Kalau kita kira, lepas tu kita tengok kiraannya salah. So itu ralat
logik. Okey. So jadual yang seterusnya ialah kita nak tengok punca-punca lazim dan contoh kesalahan yang menyebabkan ralat. Okey, ralat yang pertama ialah ralat sintaks. Puncanya yang pertama, kesalahan mengeja kata kunci. Contoh macam cikgu kata tadi, print. Kamu type PRIN. Memang salah. Sepatutnya PRINT, print. Okey, kesalahan yang kedua ialah tertinggal tanda-tanda seperti tanda kurung, tanda titik bertindih, tanda petik dan lain-lain. Ini selalunya biasa terjadilah. Okey. Yang ketiga, kesalahan menggunakan sinteks bahasa pengaturcaraan. Ada yang macam kita tak pernah dalam bahasa aturcara lain tapi kita gunakan dalam aturcara Python. Dia tak sama, dia tak akan dapat baca. Yang keempat, kesalahan menggunakan indent. Indent ni ialah jarak daripada kiri. Setiap ayat dia ada jarak dia daripada sebelah kiri. Okey, tengok contoh yang pertama ni. Tiada simbol hash ataupun hashtag pada penulisan komen. So yang ni komen. So untuk komen kamu kena letak tanda hash sebab dia tidak akan masuk dalam pengiraan. Dia hanyalah sebagai komen. So, kalau yang macam ni dia termasuk dalam pengiraan ni nanti. Okey, so setiap kali kamu nak komen ataupun nak bagi tajuk, kamu typekan hashtag dekat depan dekat depan sekali. So yang ni pengiraan pembeli ubah dan pemalar, hashtag input. Ni maksudnya kita nak memberitahu yang bahagian bawah ni ialah bahagian input. Okey. So yang ni contoh ni cikgu dah buat. Okey, contoh tadi yang pertama. Okey, ni ialah kod dia. Peristirahan pembeli ubah pemalar input. Okey, so yang ini kodnya. Panjang sama dengan float input. Tanda petik /n masukkan panjang, tanda bertindih tanda kurung 2, lebar sama dengan float input masukkan lebar. So yang ni kita kod input yang kita dah type Okey, kita cuba run. Okey, keluar syntax error. So maksudnya ada kesalahan sintaks. Dan di mana kesalahannya? Dia ada tanda sini, ada berwarna ni kan. So kesalahan kamu berada pada baris ni. So kita tengok. Kalau sintaks dia sama ada tertinggal tanda, salah menggunakan bahasa aturcara. So kalau yang ni first kita tengoklah float input. Okey, ni betul. Tanda petik masukkan panjang. Sepatutnya ada tanda petik yang terakhir. Dia mesti tutup. Tutup. Dan ni ada 2. 2 tanda kurung. Maksudnya dia ada 2 kali. Ni buka 2. Tutup pun ada 2. So run lagi sekali. Okey, berjaya. So kita keluar paparan dia. Masukkan panjang. Katalah 4. Lebar 5. Okey. So tak ada ralat dah. So kod ni hasilnya yang inilah. Okey, ni hasilnya 4 dan 5. Okey, kita dah melakukan pembetulan pada kod input. Okey. Okey, ralat yang kedua ialah ralat masa larian. Okey, punca-puncanya lah kesalahan memberikan atau tidak memberikan jenis data kepada pembeli ubah. Okey, pembeli ubah yang kita guna tadi ialah panjang dan lebar. Kesalahan menggunakan pembeli ubah atau pemalar yang tidak wujud. Maksudnya kita guna pada awal tapi pada yang terakhir tu kita tak gunakan ataupun tidak wujud. Kita salah type.
Ketiga, kesalahan melakukan pembahagian sifar. Kalau kita buat pengiraan, kita bahagi dengan sifar, memang akan ada ralat. Kalau sebarang nombor dibahagi dengan sifar, dia tak tertakrif. Kalau kamu guna kalkulator, cuba kamu kamu bahagikan dengan satu nombor dengan nombor kosong, kamu akan dapat satu error. Okey, yang keempat, kesalahan menggunakan operator matematik dan operator logik pada pemberi ubah yang berjenis data string. Operator matematik ni maksudnya tambah, tolak, darab, bahagi dan sebagainya. Okey, ini contoh dia. Okey, cikgu dah buat juga dalam alat masa larian Ini contoh ni. Okey, panjang. Ini tadi cikgu dah betulkan kan kod untuk input. Okey, so kita tambahkan satu lagi untuk kod proses. Jadi prosesnya ialah kita buat satu kod untuk rumus luas. So luas sama dengan panjang darab lebar, perimeter sama dengan panjang darab lebar darab 2. So yang ni dah yang atur cara dah buat. So kita try, kita cuba jalankan So masukkan panjang. So katalah tadi 4, kemudian masukkan lebarnya 5. So tak ada, tak dapat dia punya luas dan perimeter. Okey, baik, ni yang sebetulnya okey. So yang ni atur cara yang telah ditulis oleh pengatur cara. So dalam bahagian proses, luas sama dengan panjang darab tinggi, perimeter sama dengan panjang darab lebar darab 2. Okey, kita cuba run. Masukkan panjang, masukkan lebar. Okey, so dekat sini ada satu ralat, name error, name tinggi is not defined. Maksudnya dekat sini ada ralat pada pemberi ubah tinggi. So kalau kamu tengok dekat sini ada line 7. Maksudnya pada bahagian baris yang ke-7. So kalau kamu tengok ni baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris yang ke-7. So 7 dekat tinggi So dia ada kesalahan pada line 7 dengan error pada tinggi. So kalau kamu tengok balik, so yang ni dia baca tinggi. Okey, kita tengok balik dekat input. Input dia ada panjang dan lebar sahaja. Tidak ada pemboleh ubah untuk tinggi. So dekat sini ada kesalahan. So kita sebenarnya menggunakan lebar dan bukannya tinggi. Okey. So kita gantikan dengan lebar. Run semula. Okey, masukkan panjang 4, masukkan lebar 5. Okey. So tidak ada lagi ralat. So maksudnya kod untuk input ni dan juga proses adalah betul sebab tidak ada ralat. Okey, seterusnya Okey, so yang ni penerangan dia tadilah. Sebab ada kesalahan menggunakan pemboleh ubah tinggi. So kita tukarkan kepada lebar. Baik, yang seterusnya ialah ralat logik. So punca kesalahan ralat logik ni ialah yang pertama, kesalahan membuat pengiraan. Yang kedua, kesalahan ungkapan boolean. Ungkapan boolean ni ialah contohnya OR dan juga AND. Kemudian yang ketiga, kesalahan menggunakan operator, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi dalam rumus. Okey, so kita tengok contoh. Dia buat atur cara yang pada permulaannya panjang darab lebar kan. Okey, sini panjang darab lebar darab 2. So yang ni atur cara dah tulis dan kita cuba run. Masukkan panjang 4, masukkan lebar 5.
So, okey, dia dapat nilai untuk luas dan perimeter. Cuba kita semak balik. Betul tak? Okey, kalau kalau luas ialah panjang darab lebar. So, panjang 4, lebar 5. So, 4 darab 5 ialah 20. Okey, untuk perimeter, perimeter sebenarnya kalau kita tengok balik ni ada kesalahan dekat panjang dan lebar. Kalau asalnya tadi ialah panjang tambah lebar darab dengan 2. Jadi bila kita gunakan darab ni, kita dapat output dia 40. So output ni dah salah, dah tidak sama yang sepatutnya. Okey, cikgu tunjuk contoh. Okey, katalah kita ada padang bola segi 4 tepat kan. Okey. Okey, tak dapat petak je sekejap ya. Okey, katalah ni segi 4 tepat. So kita ada panjang, kita ada lebar. So kalau untuk perimeter kita tambahkan setiap sisi ni kan, panjang dan lebar. So ada 2P tambah 2L. P panjang, L lebar. Kita boleh faktorkan P tambah lebar. So panjang tambah lebar. Ni. Kalau kamu tengok ke dia punya rumus je tambah. So kita buat kiraan tadi 2. Okey, panjang tadi 4 dan lebar je 5. So kamu dapat 2 darab 9. So sama dengan 18. So perimeter untuk segi 4 dengan ukuran panjang 4, lebarnya 5 ialah 18. So bila kamu tengok balik dekat jawapan ni dia 40. Jadi output tu dah salah. So kalau output dia lain daripada yang sepatutnya, ini ialah ralat logik. Okey, ralat logik. Kesalahan menggunakan operator darab. Sepatutnya operator tambah. So dekat atur cara tadi kita tukar darab tadi dengan tambah. Kemudian kita run semula. Masukkan panjang 4. Oh, salah. Kita run lagi sekali lah. Masukkan panjang 4. Masukkan lebarnya 5. So, kita dapat luas sama dengan 20. Betul. Perimeter 18. Sama macam yang cikgu kira tadi. So, kod ni kita dah betulkan. Dengan menaip operatornya yang betul. Okey, so atur cara ni dah diperbetulkan. Jadi kita dapat satu atur cara yang penuh lah. Okey, yang boleh kita gunakan untuk mencari ataupun mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Baik. Okey. So sekian saja untuk kali ini. Cikgu kita dah sambung sampai ke fasa yang keempat sebahagian Ada lagi bahagian fasa 4 ni yang cikgu belum habiskan. So kita akan masuk pada kelas yang selepas ni lah, dan juga fasa yang kelima, fasa dokumentasi. Okey. Sampai di sini saja, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Baik, terima kasih.